Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, cikgu menyambung pelajaran tasawuf, iaitu tajuk bahagian riya'. Riya' terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, riya' semata-mata. Yang kedua, riya' bercampur ibadah tetapi ghalib atau condong pada riya'. Yang ketiga, riya' bercampur ibadah tetapi ghalib pada ibadah. Dan yang keempat, riya' bercampur ibadah dan tiada ghalib pada keduanya. Seterusnya, bahagian riya' yang pertama iaitu riya' semata-mata. Riya' semata-mata ialah orang yang mengerjakan ibadah itu tidak mempunyai niat lain selain menunjukkan ibadahnya kepada orang lain seperti supaya dipuji atau untuk dihormati dan dimuliakan atau sebagainya. Akibat perbuatan ibadah demikian hanya membatalkan pahala ibadah. Riya' semata-mata ni orang yang mengerjakan ibadah itu seperti sembahyang, berpuasa, naik haji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ia indah mempunyai niat lain selain daripada untuk ia menunjukkan ibadahnya itu, untuk ia show off kepada orang lain supaya ia itu kena puji rajin beribadah, supaya ia kena puji rajin bersedekah, atau supaya ia dihormati dan dimuliakan dan sebagainya. Maka perbuatan ibadah riya' semata-mata ini hanya membatalkan pahala ibadah. Ia indah akan memberi kita ni pahala, indah mendatangkan apa-apa kerana niatnya hanya untuk riya' semata-mata, bukannya kerana Allah. Maka perbuatan ini hendaklah kita ni hindari. Seterusnya, bahagian riya' yang kedua, riya' yang bercampur ibadah tetapi ghalib pada riya', iaitu niat orang yang mengerjakan ibadah itu ialah untuk beribadah kepada Allah. Di samping itu, ia riya' dan menyimpan niat untuk menunjukkan amalannya itu kepada orang lain. Riya'-nya lebih banyak daripada ibadah yang ikhlas kerana Allah. Akibat perbuatan sedemikian membatalkan pahala ibadah itu. Bahagian riya' yang kedua ni iaitu riya' yang bercampur ibadah tetapi ghalib pada riya'. Seseorang itu berniat untuk mengerjakan ibadah, untuk beribadah kepada Allah, tetapi di samping itu ia riya' dan menyimpan niat untuk ia menunjukkan ibadahnya itu kepada orang lain. Gambar tersebut adalah gambar contoh. Dan daripada ibadah yang dilakukannya itu lebih banyak kepada riya' daripada ibadahnya itu ikhlas kerana Allah. Maka perbuatan ini membatalkan pahala ibadah itu. Tidak ada pahala untuk ibadah ini kerana ia mengerjakan ibadah itu ghalib pada riya', lebih kepada riya' daripada ia melebihkan ikhlas kerana Allah. Maka perbuatan ini hendaklah kita ni hindari. Seterusnya, bahagian riya' yang ketiga iaitu riya' yang bercampur ibadah tetapi ghalib pada ibadah, iaitu niat orang yang mengerjakan ibadah itu untuk beribadah kepada Allah. Di samping itu, ia riya' dan menyimpan keinginan untuk menunjukkan amalannya kepada orang lain. Niat ibadahnya ikhlas kerana Allah adalah lebih banyak daripada niat riya' itu. Akibat perbuatan demikian adalah sah dan diberi pahala, tetapi akan disiksa kerana niat riya'-nya itu atau pahala ibadahnya dikurangkan menurut kadar riya' yang ada di hatinya. Bahagian riya' ini iaitu riya' yang bercampur ibadah tetapi ghalib pada ibadah. Seseorang itu mengerjakan ibadah untuk ia beribadah kepada Allah.
Tetapi di samping itu, ia menyimpan keinginan untuk ia menunjukkan amalannya kepada orang lain. Niat ibadahnya ikhlas kerana Allah lebih banyak. Ini niat ibadatnya ikhlas kerana Allah itu lebih banyak daripada niat riaknya. Niat riaknya itu sikit, banyak lagi niat ibadahnya itu ikhlas kerana Allah. Maka akibat perbuatan ini adalah sah dan diberi pahala. Perbuatannya sah dan diberi pahala, tetapi akan disiksa kerana niat riaknya itu atau pahala ibadahnya dikurangkan menurut kadar riak yang ada di hatinya. Seterusnya, bahagian riak yang keempat. Riak bercampur ibadah dan tidak ghalib pada keduanya, iaitu niat orang yang mengerjakan ibadah itu bersamaan banyaknya di antara ibadah yang ikhlas kerana Allah dengan menunjukkan amalannya kepada orang. Akibat perbuatan ibadah seperti ini tidak diberi pahala oleh Allah kerana ibadahnya yang ikhlas itu telah menghapuskan kejahatan sifat riaknya dan riaknya itu menghilangkan pahala ibadahnya. Bahagian riak yang keempat ini iaitu riak bercampur ibadah dan tidak ghalib pada keduanya. Seseorang mengerjakan ibadah bersamaan banyaknya di antara ibadah ikhlas kerana Allah dan menunjuk amalannya tu. Seseorang itu mengerjakan ibadah, contohnya ia bersedekah. Jumlahnya adalah sama, maksudnya ia ikhlas jua, menunjuk jua. Jadi akibat perbuatannya ni, ia tidak diberi pahala oleh Allah kerana keikhlasannya untuk bersedekah tadi itu telah menghapuskan kejahatan sifat riaknya. Dan riaknya yang ada jua waktu ia bersedekah itu telah menghilangkan pahala ibadahnya. Maka kita ni hendaklah menghindarkan diri daripada sifat-sifat riak ni kerana perbuatan ini boleh menghilangkan pahala kita ni ataupun kita ni tidak akan mendapat apa-apa disebabkan perbuatan riak kita ni. Mana-mana perbuatan yang kita ni lakukan hendaklah diikhlaskan kerana Allah semata-mata. Seterusnya, hukum qari riya. Bagi qari yang riya, Allah akan menyediakan bagi mereka neraka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, berlindunglah kamu dengan Allah daripada jubbil hazni. Ditanya oleh sahabat, apa dia jubbil hazni itu? Jawab Rasulullah, jubbil hazni itu ialah satu sungai di dalam neraka Jahannam yang disediakan untuk qari yang riya. Dan yang terakhir sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Setiap amalan kita ni itu bergantung kepada niat. Kita ni membuat sesuatu amalan itu niat untuk kerana Allah semata-mata, ikhlas kerana Allah. Tidak ada niat untuk menunjuk-nunjuk. Maka kita ni sudah memahami daripada bahagian-bahagian riak tadi. Kita ni hendaklah menghindarkan diri daripada sifat riak. Sekian, sampai di sana sahaja penerangan cikgu mengenai dengan tajuk bahagian riak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.